الرحمة. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وذكرنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Tuan-tuan yang hadir, hendaklah kita berdiam diri. Jangan bercakap-cakap ketika khatib sedang membaca khutbah, kerana yang demikian itu akan menghilangkan pahala Jumaat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika yaumal Jum'ah ansib wa imamu yaktub faqad laghaw." Rawahu Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Alhamdulillahi wahdah, la syarika lah wa nasara abdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد من أرسله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله ورسوله لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sidang Jumaat yang berbahagia, saya berpesan kepada diri saya dan juga kepada seluruh sidang Jumaat sekalian, marilah sama-sama kita memperkasakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan segala suruhan Allah, kita pakai segala anggota yang diberi oleh Allah untuk melakukan ketaatan. Kita menggunakan lidah untuk bercakap dan berzikir, serta kita menuturkan kata-kata yang baik sebagai kebajikan dan pahala kita. Kita menggunakan telinga sebagai satu alat yang Allah Ta'ala beri mendengar, bukan hanya sekadar mendengar perkara-perkara baik, tetapi mendengar bacaan-bacaan Quran, tafsir dan hadis. Menggunakan mata untuk melihat perkara-perkara yang baik, menggunakan hati untuk kita muhasabah perkara-perkara yang baik, menggunakan akal fikiran untuk berfikir, mencipta, dan juga kita create sesuatu benda yang baik, bukan hanya untuk diri tapi kepada seluruh masyarakat, supaya pahala bukan sahaja biasa-biasa, diberi pahala yang luar biasa. Tangan, kaki dan seluruh anggota yang Allah Ta'ala berikan ini sebagai perkara yang boleh membawa kita kepada ketakwaan dan ketaatan. Dan kita juga menjaga seluruh anggota kita supaya jangan sama sekali melakukan perkara-perkara maksiat walaupun sekecil-kecil perkara, kerana dosa itu bukan hanya dosa besar yang perlu kita jaga, tapi dosa-dosa kecil juga kita perlu menjaga supaya senang Allah Subhanahu wa taala memberikan laluan kepada kita menuju syurganya, dan juga supaya Allah Subhanahu wa taala pelihara kehidupan ketika kita hidup di dunia ini. Sidang Jumaat yang berbahagia, salah satu daripada benda yang sangat penting dalam sejarah perjuangan Rasulullah dan menjadi senjata kepada baginda ialah bahasa yang Nabi SAW guna. Penggunaan bahasa dan juga cara berdakwah Nabi adalah merupakan salah satu senjata yang telah menjayakan dakwah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menggunakan satu style bahasa yang disebut sebagai bahasa yang lunak. Bahasa lunak ini bukan hanya sekadar nilai bahasa dia tinggi, tapi memberikan sentuhan kepada hati dan memberikan seseorang itu kebolehan berfikir. Kita sebut sebagai mudah berfikir dan mudah menerima. Sidang Jemaat yang berbahagia, Nabi SAW sebut dalam hadis, kalimatun tayyibatun sadaqah. Bercakap benda yang baik itu, menuturkan satu perkara yang baik dengan bahasa yang baik, itu juga adalah merupakan sedekah. Para nabi diajar dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Cuba lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Ta'ala mendidik para rasul supaya mereka berdakwah kepada umat mereka dengan bahasa-bahasa yang baik. Yang pertamanya mungkin dalam Al-Quran disebutkan qaulan layyina, bahasa yang lembut tetapi memberi kesan kepada jiwa.
Bahasa lembut ini bukan hanya sekadar bahasa itu lembut, tapi intonasi dia juga lembut. Jangan bahasa itu kesat tapi intonasinya lembut, pun dia tak jadi sebagai satu dakwah. Bahasa lembut dan gaya untuk mengucap bahasa itu juga lembut. Kita biasa menggunakan bahasa-bahasa yang keras, kasar, yang akhirnya menyebabkan orang yang bukan Islam ataupun orang yang nak menghampiri kita berjinak dengan Islam ini semakin hari semakin melihat bahawa Islam ini menggunakan bahasa kesat dan kasar. Yang kedua, disebut juga di dalam Al-Quran style dakwah Nabi ini dengan qaulan baligha. Bahasa yang begitu mudah, simple, tapi ia sampai matlamatnya. Contohnya kalau nak menyuruh, dengan bahasa menyuruh kadang-kala orang rasa macam dengan seolah-olah dia disuruh. Tapi kalau menggunakan bahasa minta tolong, matlamat dia sama. Suruh dia buka pintu, minta tolong dia buka pintu. Bahasa dia sama, tetapi style penggunaan dia adalah, matlamat dia sama, tapi style penggunaan dia berlainan. Jadi orang tak terasa dengan bahasa yang kita gunakan. Mengajar, kadang-kadang masyarakat sendiri tak suka diajar, tapi tak salah kalau kita diperingati. Maka lebih baik kita menggunakan qaulan baligha ini dalam bentuk bahasa memperingati, bukan mengajak. JPJ tak pernah mengajak kita, tapi setiap papan tanda ada tulis jangan laju 110 km. Mengajak kan memperingati, lebih pada bahasa memperingati. Dan kita pun tak pernah marah kat JPJ, walaupun dia bubuh 10 papan bentiang depan kita, siapa pun tak marah, sebab kita rasa seolah-olah diperingati. Style bahasa yang diajar oleh para nabi untuk mendidik umat, kerana itu adalah merupakan senjata yang ampuh sebenarnya. Bahasa itu jiwa bangsa. Sidang jemaat yang berbahagia, ada satu lagi style bahasa yang digunakan oleh para nabi, iaitu qaulan karima, qaulan layina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, qaulan ma'rufa. Bahasa-bahasa yang baik. Lebih-lebih lagi dalam soal panggilan. Kita orang Melayu ni kerap kita menggunakan bahasa panggilan ini, kita nak suka gelak orang. Gelaran ni sebenarnya Rasulullah pernah larang dalam hadis, jangan menggelar seseorang itu dengan gelaran yang dia tak suka. Ya. Disebut laqab, ya. Kita letakkan gelaran yang dia tak suka. Kalau dia dengar memang dia tak suka, tapi kalau kita gelar dia dengan gelaran yang baik, maka nama dia kunyah. Tak apa, yang tu tak apa. Rasulullah gelar para sahabat, tapi sahabat dia tak marah. Ya, itu qaulan ma'rufah. Jangan gelak dengan bahasa-bahasa yang tak bagus sampai kawan kita tak seronok bila dengar gelaran-gelaran yang macam tu. Kenapa dalam mimbar kali ini saya mengatakan perkara ini? Kerana sejak mutaakhir ini, nak tegur orang tak perlu guna bahasa carut, tak perlu guna bahasa kesat, tak perlu guna bahasa kotor. Semata-mata nak menegur kesilapan orang. Apakah salahnya kalau menggunakan style bahasa yang lembut tapi menyentuh perasaan, dan dia boleh berubah dengan baik. Ingatlah sidang jemaat yang berbahagia, bercakap kotor itu adalah dosa kecil. Bercakap kotor, carut, maki hamun itu adalah dosa kecil. Walaupun kita maki hamun dalam Facebook, dalam Twitter, dalam WhatsApp, tapi dia juga adalah dosa. Maka jauhilah daripada sifat-sifat yang macam ni. Benda yang mutakhir ni kita rasa sedih, bukan hanya sekadar di kalangan anak-anak remaja dan anak-anak muda. Perkataan-perkataan kotor itu dah jadi mainan di lidah dia. Dan sebenarnya ini adalah merupakan satu petanda yang sangat-sangat tidak bagus bagi orang Islam, kerana Islam, apatah lagi orang Melayu, mempunyai kesantunan bahasa yang sangat bagus, sopan santun, dan tersebut kita mempunyai bahasa-bahasa lunak. Kenapa tidak menggunakan bahasa yang lunak berbanding dengan menggunakan bahasa carut, bahasa kotor, bahasa caci maki dan sebagainya?
Cuba tengok pantun-pantun Melayu yang menggunakan bahasa-bahasa yang baik. Wan empuk, wan malini, datang dari Bukit Sigantang. Yang buruk tinggalkan di sini, yang baik dibawa pulang. Indahnya bahasa Melayu, maka indahkanlah pribadi kita dengan bahasa-bahasa yang baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa iza khatabahumul jahilu laqalu salama. Orang-orang yang kita gelar sebagai ibadur rahman, mereka berjalan di atas muka bumi. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang jahil yang mengeluarkan kata-kata kesat, mereka mencari jalan selamat, sama ada mereka menjauhi mereka ataupun mengucap keselamatan kepada mereka-mereka yang jahil ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Zukhrina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahillazi ja'ala yawmal jumu'ati min afdalil ayyami wal a'yad wa khassahu bisa'atin ad-du'a'u fiha mujabun masmu'un lil hadiri wal bad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ibad wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful ubadi waz zuhad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumit tanad. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'malu salihan wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين. واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك جلالة الملك مولانا الأمين الكريم السلطان صلاح الدين ابن المرحوم سلطان بدليشة وولي عهده dulu yang teramat mulia Tengku Syarafuddin Badlishah ibni as-Sultan Salahuddin wa jami'ul usratil malakiyah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زينة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فادح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.